أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sadaqallahul azim. Apa khabar pakcik-makcik, abang kakak, adik-adik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, khususnya untuk para jemaah surau An-Nur fasa 2A Bandar Seremban Selatan. Sihat semua? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Tadi tarawih berapa rakaat bang? Alhamdulillah 8 rakaat. Binti buat tak? Buat. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Jadi selepas kita selesai tarawih tadi, lepas kita selesai solat witir, dan sekarang ni kebiasaannya kita minum malam ataupun dipanggil muri. Jadi saya persilakanlah kepada semua untuk minum, makan juadah yang ada. Sambil-sambil tu kita dengar tazkirah ini, kita dengar peringatan ini, kita dengar perkongsian ini. Mudah-mudahan semuanya mendapat manfaat, insya-Allah. Abang kakak, adik-adik sekalian, malam ni malam keberapa Ramadan? Malam 22 Ramadan. Malam 22 Ramadan 1441 Hijrah. Ingat tak semalam dalam perkongsian saya nyatakan berkaitan tentang 3 istilah siyam, 3 istilah puasa. Ada kalimah saum, ada kalimah siyam, dan imsak. Rupanya imsak pun adalah artinya puasa juga. Itu juga dalam kitab fiqh. Okey, baik. Itu cerita semalam. Hari ini nak kongsi lagi dengan tuan-puan para jemaah sekalian sambungan ayat tersebut. Ayat dalil berkaitan puasa. Okay? Bukankah ayat sambungannya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semalam kita bincang ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang telah beriman, diwajibkan, difardukan ke atas kamu untuk berpuasa. Kita bincang kalimah siyam tu. Kita bincang kalimah siyam. Kenapa dalam ayat tersebut Allah guna kalimah siyam? Selesai dah semalam. Kalau kata semalam ada yang tak sempat nak dengar, boleh tengok balik dekat page FB Surau An-Nur, tengok yang semalam punya. Hari ini kita sambung ayat tu. Ayat sambungannya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sampai situ. Allah perintahkan orang Islam, Allah perintahkan hamba-Nya yang telah beriman untuk berpuasa. Seperti mana kata Allah, difardukan, diwajibkan umat yang terdahulu sebelum kamu untuk berpuasa. Apa kita faham daripada ayat ni? Rupa-rupanya ibadah puasa ni bukan hanya datang pada umat baginda Nabi SAW saja, bukan, tidak. Artinya umat-umat yang terdahulu pun rupa-rupanya dah ada ibadah puasa. Dah ada ibadah puasa. Jadi saya pecahkan dahulu untuk perbincangan ini. Satu, berkaitan tentang puasa yang umat terdahulu lakukan. Satu. Yang kedua, berkaitan tentang kewajipan puasa Ramadan. Kewajipan puasa Ramadan. Dan saya rasa cerita untuk puasa Ramadan ni saya bawa untuk malam besok. Malam besok ya. Malam ni kita bincang tentang kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti mana puasa umat-umat yang terdahulu. Jadi mari kita kongsi sama-sama. Baik. Dalam Al-Quran, kalimah asyam itu diulang 9 kali. Tapi bila mana kita buat penelitian, kita buat pembacaan, kajian dan sebagainya, 9 kalimah syam tersebut satunya tentang syariat,
Yang selebihnya berkaitan tentang tempoh waktu siam tersebut, tentang berkaitan tentang puasa, denda untuk haji, umrah dan sebagainya dan pelbagai lah. Tentang sejarah bermulanya siam tu dalam Al-Quran tidak dinyatakan. Tidak dinyatakan secara jelas. Anda faham? Tak dinyatakan secara jelas. Tapi dari segi signal, dari segi kesamarannya, tersiratnya tu ada. Bahkan dalam kitab tafsir banyak diterjemahkan, banyak dijelaskan. Bila mana nak menguraikan ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum, banyak para ulama tafsir terjemahkan akan perkara ini. Banyak sekali. Baik, saya bawakan satu persatu untuk sama-sama kita berkongsi tentang perkara ini. Okey. Dalam sejarah, dalam kitab banyak dijelaskan bahawa manusia yang pertama puasa adalah Nabi Adam alaihissalam bersama dengan isterinya Sayyidatina Hawa. Dengan Hawa, manusia pertama yang mula-mula berpuasa adalah Nabi Adam alaihissalam dan juga Sayyidatina Hawa. Bila mereka puasa ni? Bila mana mereka berpuasa dengan tujuan untuk membersihkan diri mereka, untuk bersihkan diri mereka selepas mereka ketelanjuran dihasut oleh syaitan untuk makan buah kekal tu, Melayu panggil buah khuldi. Okey, baik. Dalam kitab diterangkan, dalam kitab diterangkan bila mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan hukuman kepada Adam alaihissalam selepas dimakankan buah khuldi itu, buah khuldi, buah kekal itu, diturunkan ke bumi dalam keadaan tubuh badan Adam dan juga Sayyidatina Hawa bertukar daripada putih kepada gelap, bertukar. Maksudnya kegelapan tu disebabkan kekotoran dosa yang dilakukan oleh Adam dan juga Hawa atas pokok kekal tadi. Okey, dia berlaku. Dan apabila mereka ini turun ke bumi dan Allah ajarkan doa untuk mereka panjatkan kepada Allah. Apa doanya? Boleh rujuk dalam surah Al-A'raf ayat ke-23. Surah Al-A'raf ayat ke-23. Rujuk doa Nabi Adam alaihissalam. Apa doanya? Qala Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Apa terjemahannya? Sila semak dalam Quran masing-masing. Saya bukan nak cerita tentang doa tu, tidak, tapi nak cerita tentang ibadah puasa tersebut. Bila mana Nabi Adam alaihissalam banyakkan doa tu kepada Allah, Allah ampunkan dosa dia, dan dia buat keputusan dengan Hawa. Dia kata keadaan tubuh badan kita ni dah gelap dah ni, disebabkan kita makan buah selapan yang dahulu. Jadi jom kita sama-sama berpuasa, kata Adam AS pada Sayyidatina Hawa. Jadi lalu mereka ini pun berpuasa. Dan ketika itu mereka tinggal nak berpuasa, kita dengar bincang-bincang nak puasa tu, tapi mereka bertanya, nak puasa hari apa ya? Nak puasa daripada bila sebagainya. Lalu dalam tafsir diterangkan bahawa ketika perbincangan tersebut turunlah Jibril alaihissalam. Dia tanya kepada Adam, wahai Adam, mahu tak kau nak putih kembali seperti tubuh kau di syurga dahulu? Kata Jibril. Adam kata, confirm lah aku nak warna putih balik macam dulu. Jadi kau puasalah, kata Jibril. Adam tanya, puasa bila? Kau puasalah pada tanggal 13, 14 dan 15. 13, 14 dan 15. Puasa inilah yang kita hari ini panggil sebagai Ayyamul Bid. Ayyamul Bid, iaitu puasa putih. Sebab bila mana Nabi Adam puasa pada tanggal 13, suku 1/3 daripada badannya menjadi putih. Puasa pada hari yang kedua, 14 hari bulan, 2/3 dah putih dah, 1/3 lagi putih. Hari yang ketiga, 15 hari bulan, dia berpuasa, 1/3 lagi bersih. Jadi lepas 3 hari puasa tu, clear semua badan dia kembali putih seperti
sedia kala seperti mana yang Allah ciptakan Nabi Adam AS di dalam syurga. Itu sejarah berkaitan tentang Ayyamul Bid. Ayyamul Bid. Dan tuntutan puasa 3 hari tersebut berterusanlah sampai kepada keturunan seterusnya Nabi Adam AS, iaitu Nabi Idris AS pun terus juga berpuasa. Dalam suhuf, wahyu dari suhuf ni wahyu Allah yang Allah bagi lembaran kepada nabi-nabinya, dan bila mana Nabi Idris AS ini pun sama juga, dia pun berpuasa juga. Dia pun nak inginkan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dia berpuasa. Bahkan dia dalam kitab suhuf tersebut maklumkan, kalau kata nak tinggikan darjat, nak dapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kenalah berpuasa. Sebab tu Nabi Idris teruskan delegasi puasa tu, dapat daripada Nabi Adam, dia teruskan berpuasa, rajin puasa dan sebagainya. Namun begitu, tidaklah ada sumber yang begitu jelas berkaitan tentang puasa Nabi Idris ini. Okey, stop kat situ. Okey, cuma dalam Al-Quran ada dinyatakan, dalam surah Allah SWT, dalam surah Maryam, surah ke-19 ayat ke-57, bila mana Allah nyatakan ayat tersebut berkaitan tentang Allah angkat Nabi Idris ke makam yang tinggi. Allah angkat Nabi Idris ke makam yang tinggi, asbab daripada ibadah puasa yang dilakukan. Itu sebabnya. Dalam surah Maryam, dilihat Al-Quran sebagainya, berkaitan tentang Nabi Idris AS. Baik. Namun begitu, dalam kitab tafsir, dalam Allah SWT, dalam kitab tafsir At-Tabari, dalam kitab tafsir At-Tabari, dinyatakan orang yang pertama puasa adalah Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS, bukan Nabi Adam. Yang pertama adalah Nabi Nuh AS. Kenapa dikatakan macam tu? Sebab dinyatakan selepas Nabi Nuh AS terselamat daripada banjir besar, banjir besar, dan selamat di situ, dan nak mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi diterangkan bahawa Nabi Nuh terus melakukan ibadah puasa, puasa tersebut untuk tajuk syukur kepada Allah, selamat berkaitan tentang peristiwa banjir besar tersebut, puasa dan sebagainya. Itu kata Imam At-Tabari dalam kitab At-Tabari menyatakan bahawa start mula puasa adalah Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS, dan nyatakan juga Nabi Nuh AS tersebut bila mana dia mula puasa adalah pada naik kapal tu pada bulan Rajab, pada banjir besar dan sebagainya. Bila dia turun tu bukan dalam bulan Muharram sebagainya, dia start puasa. Itu mula puasa. Itu Nabi Nuh AS. Itu dalam kitab tafsir At-Tabari. Baik. Namun begitu, ada lagi riwayat yang menyatakan bahawa ada nabi-nabi lain juga berpuasa. Antaranya yang paling famous, yang paling kuat hujahnya adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam. Kenapa kuat? Kerana perihal tentang Nabi Daud ini ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ada disebutkan hadis Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As. Di situ Abdullah bin Amr bin Al-As menyatakan Nabi bersabda dalam matan hadisnya yang berbunyi, ahabbus solah ilallah, ahabbus solah ilallah solat Daud alaihissalam, wa ahabbus siyam ilallah siyam Daud, wa kana yanamu nisful lail, wa yaqumu thalathati wa yanamu sudusahu, wa tasumu yawman wa yuftiru yawman. Hadis ni hadis sahih.
Dalam Sahih Bukhari nombor hadis 1131, dalam hadis riwayat Muslim nombor hadis 1159. Apa arti hadis ini? Nabi menyatakan bahawa solat yang paling Allah cintai, ahabbus solat, solat yang paling Allah cintai kepada Allah SWT adalah solatnya Nabi Daud alaihissalam. Dan juga puasa yang paling Allah cintai, yang paling Allah sayangi adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Kenapa Nabi suka arus kepada Nabi alaihissalam? Tentang solat, Nabi Daud dia hanya tidur sekejap sahaja. Dia tidur sekejap sahaja. Ada pendapat kata 1/3 malam dia maintain, dan dia bangun beribadat sepanjang malam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan puasa pula bagaimana? Nabi Daud berpuasa, wa tasumu yauman wa yuftiru yauman. Dia puasa satu hari dan dia berbuka satu hari. Artinya Nabi Daud ni berpuasa selang-seli. Isnin puasa, Selasa tak puasa, Rabu puasa, Khamis tak puasa, Jumaat puasa, Sabtu tak puasa, Ahad puasa, Isnin tak puasa. Dia ulang selang-seli. Itu sebab itu antara Nabi yang paling banyak puasa adalah Nabi Daud alaihissalam. Itu pendapat daripada para ulama. Dapat daripada para ulama yang menyatakan bahawa puasa Nabi Daud tu kuat sebab ada dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Seterusnya berkaitan tentang puasa ini, tentang puasa, tentang sejarah puasa ini, dalam fasa untuk berpuasa ini ada setengah pendapat dalam riwayat tafsir menyatakan bahawa abang kakak sekalian, bila mana dia huraikan tentang kama kutiba alal ladina min qablikum, dia ambil tentang perihal itu tentang yang terdekat, bukan dulu tadi tak, tapi yang terdekat sebelum umat bagi Nabi SAW. Yang terdekat dengan umat Nabi Muhammad dianjakkan sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa dan sebagainya. Rupa-rupanya di situ ada perintah puasa pada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Bahkan dalam kitab Rawahul Bayan di Ahkam ni, dalam tafsir ayat-ayat hukum karangan Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni, dia menakulkan kata-kata Imam At-Tabari. Dia menyatakan bahawa bila mana berbincang tentang kama kutiba alal ladzina min qablikum, puasa yang umat terdahulu tersebut lebih kuat berkaitan tentang umat Nabi Musa alaihissalam ataupun umat Nabi Isa alaihissalam, ataupun disandarkan sebagai kaum Nasara, yakni Nasrani. Apa yang berlaku? Dalam tafsir diterangkan Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat dalam keadaan diperintahkan untuk Nabi Musa berpuasa. Lama ke tak lama? 40 hari. 40 hari Nabi Musa berpuasa. Perintah Allah SWT lihat dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf, wa wa'adna Musa 30 lailah. 30 mula-mula. Lepas tu ada cerita macam sebagainya, rujuk dalam Quran. Bila mana Allah perintahkan Nabi Musa untuk bagi kitab Taurat, Allah perintahkan, wahai Musa, kau kena puasa. Dan Nabi Musa berpuasa lama, tuan-puan, lama. Setengah riwayat kata puasa daripada bangun tidur sampai ke malam dan sebagainya. Itu tak salah, maknanya sebagainya, itu tempoh masa. Tapi yang penting memahami kita, Nabi Musa berpuasa 40 hari. 40 hari. Dan ketika itu mereka berpuasa pada pada musim panas lah, musim panas. Ini ada kaitan dengan Ramadan juga. Tak apa, nanti besok dia cerita. Cuma bila mana mereka Imam Ali Al-Sabuni terangkan, dia menakul daripada kalam Imam At-Tabari, berkaitan tentang puasa dahulu ini, dia nyatakan bahawa ulama-ulama ataupun ulama-ulama ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, mereka berpegang bahawa kena puasa ikut cerita Nabi Musa alaihissalam.
Tapi bila mana puasa pada musim panas, kadang-kadang musim sejuk dan sebagainya, mereka tak tahan. Pada sekarang panggil cengkelat. Tahu cengkelat? Artinya orang kata bukan puasa pagi-pagi yang yuk, bukan, tapi cengkelat, mengelak sahaja. Bila mana Nabi Musa wafat, alim ulama ni, jadi ulama kitab ni, ada kitab yang teruskan berpuasa ni, dia kata tak larat dah nak musim-musim panas ni. Panas sangat tak larat. Jadi apa kata kita tukar musim lain, kata. Padahal puasa 30 hari mula-mula. 30 hari. Jadi mula dia kata kita tukarlah, kita buat separuh dekat musim panas, separuh dekat musim sejuk, dia kata kan. Maksudnya lepas tu dia gantilah buat 10. Tambah 10 dia kata untuk gantikan sebagai dia tukar waktu tersebut. Lepas tu tak tahan juga. Lalu mereka berpakat-pakat, dia kata kita tukarlah. Tak payah puasa musim panas, tak payah musim-musim sejuk, kita puasa musim bunga. Sonok sikit dia kata. Tambah lagi 10 hari. Jadi artinya kaum Nasara, kaum Nabi Musa AS, dia berpuasa lama. Berapa lama? 50 hari. 50 hari. Bahkan syariat tersebut yang mereka lakukan adalah mereka tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh mencampuri suami isteri, tidak boleh berkahwin. Tak boleh berkahwin tuan-puan zaman itu dalam syariat Nabi Musa AS. Tak berat macam kita sekarang ni. Maksudnya kita sekarang ni tak berat sangat lah. Kita tak boleh makan, okey lah, benda bersama. Tak boleh mencampuri suami isteri waktu siang, tapi malam boleh. Uhilla lakum lailatus siyam. Kan maksudnya bila mana malam boleh campuri, tak bersalah. Tapi saat Nabi Musa, siang ke malam ke tak boleh nak campuri. Bahkan ketika itu juga berkahwin pun tak dibenarkan. Sekarang zaman kita, syariat bagi Nabi SAW, bulan puasa nak kahwin lah, tak masalah. Orang kata lagi jimat tau kahwin bulan puasa. Sebab apa? Tak payah keluar duit untuk makan. Kalau kata kita nak buat kenduri juga bulan puasa, kita jamu 2 tempat je. Sama ada nak jamu ketika buka puasa ataupun nak jamu ketika bersahur. Kalau agak-agak lah kita nak jimat lagi, buat jamu time sahur. Kita nikah malam tu lepas tarawih, buat akad nikah. Jamuan makan pukul apa? Mula daripada pukul 4 pagi sampai pukul 5.30 pagi waktu makan. Tuan-tuan lihat berapa kerat dia datang makan kenduri tu kan, jimat lah. Kalau kata kita akad nikah sebelum maghrib, jamuannya waktu berbuka tak cukup, saya rasa tak cukup, penuh. Itulah zaman sekarang ni kan. Jadi itulah berkaitan tentang sejarah ataupun berkaitan tentang puasa nabi-nabi yang terdahulu daripada kita umat baginda Nabi SAW. Artinya kefarduan puasa ini bukan datang pada zaman Nabi Muhammad saja, tapi umat yang terdahulu pun dah berpuasa. Nabi terdahulu pun dah berpuasa. Konsepnya apa? Konsepnya mereka berpuasa untuk mendidik nafsu. Mereka berpuasa untuk menunjukkan, untuk menyucikan, untuk membersihkan diri mereka daripada dosa. Mereka berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berpuasa sebagai tanda ikhlas mereka sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukuplah perkongsian pada malam ini. Kita berkongsi berkaitan tentang sejarah puasa sedikit. Banyak lagi sebenarnya tuan-puan tentang sejarah puasa ni, tapi cukup sekadar itu saja. Mudah-mudahan dapat menambah kefahaman kita tentang kenapa dalam ayat tersebut diletakkan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebab bila mana ayat ni turun, sahabat-sahabat terpinga-pinga. Macam Nabi tak ada masalah, sebelum ayat ni turun pun Nabi dah berpuasa dah. Tapi di kalangan sahabat-sahabat ada yang tak pernah puasa pun. Jadi mereka nak tanya puasa tu macam mana ya Rasulullah. Ayat tu sambung kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi mereka ini pun tanyalah kepada datuk nenek mereka, mereka tanyalah pada rakan-rakan yang lain, pada buku sejarah dan sebagainya. Mereka dapatkan penceritaan bagaimana umat sebelum mereka itu berpuasa.
bagaimanakah kaedahnya. Sebab tu kita lihat ayat 183 dalam suratul Baqarah tersebut, ayat berkaitan puasa itu turun bila? Pada hari Isnin tanggal 2 Syakban, tahun kedua Hijrah. Puasa start bila yang wajib? Bulan Ramadan. Syakban nak ke Ramadan, 2 Syakban nak ke 1 Ramadan, berapa hari? Lebih kurang dalam 29 ke 30 hari lah, lebih kurang. Artinya apa? Dalam tempoh tersebut Allah berikan kesempatan kepada baginda Nabi SAW untuk terangkan tentang hukum hakam berkaitan puasa, untuk terangkan kepada para sahabat bagaimanakah kaedah puasa tersebut dilaksanakan, bagaimanakah kaifiatnya dilaksanakan. Jadi dalam penciptaan ini, nantikan perkongsian daripada saya pada malam esok, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Mudah-mudahan apa dikongsikan pada malam ini sedikitnya mendapat manfaat pada kita semua, setidak-tidaknya menambahkan kefahaman dan ilmu kita berkaitan tentang sejarah puasa. Sekian, teruskan menikmati murid masing-masing. Sekian daripada saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.